أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Oh, itu pun ada rumah. Ini mari nama apa? Selang apa? Nak mari nak mari tak lagi. Nak mari lagi ya. Saya mari nak tak ke lain pun tak. Kalau tadi klik sore dah. Takut kerak rambut. Takut kerak rambut. Orang mahmud ni. Beli. Oh, ada juga takut kerak rambut. Takut rambut pandok. Ada juga manusia ni dia. Rambut ni dah mati 3 bulan duk panjang lagi. Orang tu taruh le kubur apa rambut lah. Tak itu bu. Takut nak rambut tak boleh mengaji. Ada juga manusia aku tu. La ilaha illallah. Mu tak takut rambut siap lah. Kat rambut ni takut. Allah. Siap Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wad daraini amin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirina wa inna minal jihari an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah ta'ala fayaqulu amiltul barihata kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, tiap-tiap umat aku dimaafkan daripada umat aku ni. Tiap-tiap umat aku dimaafkan daripada umat aku. Apa dimaaf? Tiada dosa bagi mereka itu umat aku. Masya-Allah. Umat aku tu siapa dia? Ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diri kita jadikan umat Nabi tu, Allah Ta'ala ampun dosa. Tak ada dosa bagi mereka. Melainkan yang berterang-terang dengan maksiat.
Tu malaikat berterang-terang maksiat yang nyata dengan buat maksiat. Minum ketau zohir-zohir, main judi tepi jalan, minum arak tepi jalan, zina bertepi jalan, itu yang berdosa je. Adapun kalaulah umat ni buat dosa yang sembunyi, dosa tidak terang-terang, maka dosa umat ini tidak ada. Malaikat dosa yang terang-terang, macam ada dosa terang-terang, tiada dimaafkan daripada mereka itu. Orang panggil tafsir tafriq bagi malaikat. Malaikat yang berterang-terang dengan maksiat, hak ni tiada dimaaf, maka tiada dimaafkan daripada mereka itu umat ini. Hak yang terang-terang, dosa yang nyata-nyata, yang itu saja yang Allah Ta'ala tidak diampunkan. Ada pun dosa yang kita buat seorang, duduk seorang kita terbelakukan dosa, tidak berterang-terang dosa yang kita berlaku itu, maka yang itu Allah Ta'ala ampunkan dosa yang kita buat. Istimewanya dosa yang orang tak tahu, dosa sembunyi, dosa dengan Allah SWT saja, lain pada dosa bercuri. Dosa bersakut paut dengan Allah Ta'ala sahaja, maka dosa itu Allah telah ampunkan. Itu dosa. Dan setengah daripada menzahirkan dan menerangkan maksiat itu, ini satu bahagian. Setengah sini mana satu bahagian daripada menzahirkan dan menerangkan maksiat itu, khabar bahawa mengerjakan oleh seorang pada malam. Mengerja oleh seorang pada malam, mengerja akan pekerjaan yang jahat. Pada malam hari dia buat perkara yang jahat, buat perkara yang tak baik. Malam-malam tu. Kemudian masuk ia seorang itu pada masa pagi-pagi, pada ketika menutupi Allah Ta'ala akan pergi jahat tu, berpagi-pagi pada ketika yang pada hal tu, pada hal. Kemudian masuk ia seorang itu pada masa pagi-pagi, pada ketika yakni pada hal menutupi Allah Ta'ala akan pekerjaan jahat. Dia buat dosa pada waktu malam. Seperti sekarang ni, dia ada handphone, dia duduk seorang dia tengok benda tak baik lah, benda jahat dalam tu. Lepas tu pagi-pagi esok dia tutup, Allah tak tutup dia, tak ada siapa tahu kata dia buat maksiat semalam. Faham masalah ni, nak taswir masalah, biarkan mudah faham. Masa malam kerjakan maksiat, tiba-tiba pagi-pagi tu Allah Ta'ala tutupi akan maksiat yang kita lakukan semalam. Pekerjaan yang jahat kita, Allah Ta'ala tutup, Allah Ta'ala tak bukakan di hadapan ramai. Maka berkata ia seorang, selepas pada Allah Ta'ala menutupikan dosa dia berlaku semalam, dia pun bercakap. Cakap ini, aku kerja ke semalam giang. Allah Ta'ala tutup, kita pergi royak ke orang. Tu atau punah ayam lagi, punah itik ni. Semalam kita buat seorang, pagi esok tak boleh buat maksiat ni. Orang buat maksiat ni pagi esok berasa hati nak cerita ke orang, Allah lah, masa makan nasi tak lalu. Tu. Kalau cerita kat sini, cerita lakon ataupun cerita peraik. Marilah mana? Mari marai. Peraik nak boleh lagi. Tak lagi malai. Tengah-tengah nak berdakat. Tak ada podoh tu. Masalahnya kita tengok dah. Lepas tu Allah Ta'ala tutup dah maksiat kita tu, kejahatan kita Allah Ta'ala tutup lah. Tapi kita pula pergi buka di hadapan orang ramai-ramai. Dia macam aku semalam buat kerja kiang. Buka 4 tidur semalam. Tidur semalam buka 4. Tak ada jaga subuh tu, jaga tengok bola semalam.
Bola danderat. Danderat. Tengok bola tak apalah tu. Tak kira siapa tak kira subuh tu. Ni, tolong subuh jaga tak jaga tu. Tu dia weh. Ni weh. Duduk orang sahabat tu, orang buat maksiat ni, yang duduk diam tu tak boleh. Nak bagi tahu ke orang tu. Dan sungguhnya telah bermalam ia yang seorang menutupi akan dia akan perkara jahat oleh Tuhannya, Tuhan seorang. Dia bermalam malam itu Allah Ta'ala tutup kejahatan dia tu. Allah Ta'ala tak buka kejahatan dia. Dia tidur hal keadaan Allah Ta'ala yang tak membukakan kejahatan dia di hadapan orang ramai. Akan tetapi dan berpagi-pagi ia seorang itu membuka ia seorang akan penutup Allah Ta'ala. Membuka daripada perkiraan yang jahat itu. Membuka dengan memasyhurkan dosanya, mencurkan dosa. Dengan memasyhurkan dosanya, dengan mencurkan dosanya. Mencur, bagi tahu ke orang. Allah Ta'ala dah tutuplah dosa kita buat semalam ni. Tapi kita sendiri pula besok hari tu, jatuh pada besok hari kita bagi tahu ke orang pula. Buka satu demi satu. Ni Abu kata buat dosa buat, tapi jangan bukalah maksiat ataupun dosa yang kita dah lakukan semalam. Kita buat dosa diam saja. Ada pelajar-pelajar yang belajar dulu. Ada orang yang kulit. Dulu yang minat yang kulit. Kalau ni don't teri, kalau ni Facebook tak nak pergi ke mana ni. Dulu kalau belajar yang mengaji tu yang kulit. Orang kulit ni ada main tepi pondok. Cari tempat pandai orang main kulit pun. Pipi pondok yang main. Lepas tu pakai pelajar hok minat orang kulit tu tak boleh lah pondok Tengok baba. Tidur lagi baba ni. Tengok. Tuan-tuan cerah tak tidur ni. Bawa kata-kata pah berita selalu tubik. Tak tubik lagi. Tengok yang kulit. Lepas tu ada seorang tu dia duduk dalam pondok juga. Tapi dia tak pergi pada ramai-ramai orang tak pergi. Dia pergi seorang dia ya. Orang ajak, pergi tengok Baba tidur dah tak ada. Pergi aku tak minat kan. Pergi duk tengok yang kulit bah ya. Tengok kan. Pula duk suka orang bah tu. Duk suka orang bah. Dia pun lepas tok pakai pelajar ke habis. Dia bersipai ambil kalepas. Tak kepala tudung gini ngok gi yang kita biar aku tak tahu yogi hak tahunya bapa seorang ya. Bapa ni bukan saja dia buat tak tahu, dia tahu. Dia tengok lama kata gigi juga weh. Dia ambil kain, kalepas lah, kalepas itu dulu untuk itu jagi. Yogi tengok-tengok, duduk seorang dia, tak duduk bawah ramai, duduk seorang duduk. Duduk tengok yang kulit. Agak kata wayang tu nak habis. Ada lagi setengah jam ke, ataupun 15 minit wayang tu nak habis lah. Dia balik. Balik duduk pun nak tutup lampu pun, tidur. Esok pagi ke orang hak pergi, hak tak pakai-pakai, hak pelajar hak pergi tu. Mu tak pergi malas. Sudah Allah yang boleh oleh. Tu. Aku tak minat kan. Padahal dia dulu klik dulu tu. Orang panggil apa? Masa dia duduk pondok dia duduk lah tu Dia jaga. Dia jaga tak boleh orang lain tengok dia buat perkara yang tak baik tu. Tak royak kau orang. Tu. Akhir sekali mengaji jadi alim ulama pula. Dia tusuk benar aja hak dia buat tu. Dia tak bagi tahu orang lain. Akhir sekali dia mengaji hingga Allah Ta'ala jemputkan dia jadi alim ulama besar dia. Itu sejarah dia. Tu. Ni dia ni royak kata buat maksiat ni kalau kita pandai Allah Ta'ala ampun. Kalau kita buat tak pandai Allah Ta'ala tak ampunkan. Seperti kita buat maksiat di hadapan orang ramai. Buat ramai-ramai tu Allah Ta'ala tak ampun. Malaikat kita bertaubat, bersangat-sangat taubat.
Yang kelima daripada beberapa sebab dosa kecil jadi dosa besar. Dosa kecil jadi dosa besar. Bahawa keluar dosa kecil itu daripada orang yang alim, yang diikut akan dia ke orang alim. Nah, dosa kecil dikeluarkan daripada orang alim. Orang alim mana? Yang diikutkan dia. Sebab tu orang alim dia tak duduk mana kat kedai-kedai kopi tu. Apabila lagi duduk, orang lain ikut tu. Dia duduk makan sungguh, minum air gapo gitu ni balik dah. Tapi orang lain tu duduk kedai kopi dengan siapa tak sembahyang. Dosa kecil ya tu. Tapi dengan sahabat dia ni buat perkara tu banyak orang ikut lagi. Maka hak dosa kecil jadi dosa besar. Nah, ni dia weh. Perkara ni banyak orang tak tahu ni. Tapi bagus belajar agama. Kalau tempat kita ni tok pakai. Ni tok pakai dengan sekolah, budak sekolah tak serupa tu. Tak serupa. Kalau pelajar pondok ni buat bojang masalah. Orang hitam, orang tengok ke tu tak berjuru, tak baik. Sungguh tempat kita suasana begitu. Padahalnya rambut panjang ni, munuk rambut panjang ni, mungkin ngaji luar negeri. Tempat Habib Umar, dia tak paksa sebuku rambut. Duk taruh kat ni boleh. Duk taruh kat belakang tak apa. Tapi kat sana tu, dia tak tilik buku rambut ni. Tapi tempat kita tak boleh. Masya Allah sungguh tempat kita ni. Kalau belajar pondok kena rambut pendek. Kalau pergi rambut panjang tu orang nampak budak ni tak jauh mana ni. Orang nampak dah. Tapi orang tak keluar kat mulut je, orang duduk dalam hati. Tapi kalau belajar sekolah tak apa pula. Kalau belajar sekolah tu rambut panjang pakai seluar ni tak apa pula, orang tak kata apa. Tapi kalau belajar pondok pakai seluar, tak pakai piyah, rambut belah pula kan tak ada apa dah. Maka orang tilik tu rena tu akhir berat tu lalu ni. Kita berat lalu dah. Tempat kita suasana lagu tu. Nah, akhir tapi kalau kamu pergi kat luar negara. Kalau kamu pergi luar negeri Yaman masalah. Kalau pergi kat Yaman, rambut panjang biasa ya. Nah, kadang-kadang rambut dia tutup mata ni. Ni rambut. Masuklah bilik nak pakai piyah ni selit. Kan? Kalau masa pecah piyah, tutup mata. Nampak kata dia. Dia nampak dia mata. Kerana kat luar negeri dia tak paksa. Tu. Melainkan orang yang dapat ilmu, orang yang ada ilmu yang tak taruh, dia tak simpan rambut panjang. Tu suasana. Tu. Maka tempat kita ni dak. Tempat kita ni kalau rambut panjang, kalau bojang kerah, orang tengok tak baik. Tapi duduk dalam hati, tak keluar kat luar. Nah, macam tu. Ajar pondok, ajar hafiz. Nah, tapi kalau sekolah tak apa. Sekolah rambut munut sebelah ni munut cukur, sebelah ni munut taruh, tak apa, orang tak kata apa. Pondok tak boleh. Tempat kita lagu tu. Cuma berhati tengok. Berhati-berhati tengok tu suasana tempat kita tu. Nah, dia tak serupa tempat lain. Sebab tu Allah Ta'ala taruh lama pondok tempat kita ni. Berapa ratus tahun dah mari. Duk taruh simpan tempat lain tak ada dah pondok. Nah, tak ada. 3 wilayah ni yang paling banyak sekali atas dunia pondok. Ada 400 buah pondok semua. Tu duk buat tak kira lagi tu. Tak ada tempat lain. Di mana dah tak ada. 3 wilayah ni. Tak apa lah tu. Maka dimakian keluar dosa kecil itu daripada orang yang alim yang diikut akan dia. Maka dimakian keluar dosa kecil itu daripada orang yang alim yang diikutkan dia. Dosa besar dosa kecil jadi dosa besar. Pasal apa? Kerana bahawasanya berkekalan ia dosa kecil itu
kemudian daripada mati orang alim. Tu sahabat tu susah. Pasal lepas dia mati pun orang masih ikut lagi perkara yang dia buat. Perkara yang dia buat tu, dia mati pun orang tu ikut lagi. Sahabat tu dosa kecil jadi dosa besar. Sahabat tu orang alim, pangkat tak sama. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin, dia panggil. Nah, hasanatul abrar, kebaikan orang buat kebajikan. Kebaikan tok belebar, dia panggil. Nah, kebaikan orang belebar. Orang tok belebar buat tu, dia panggil benda baik benda ni. Tapi bagi orang alim, dah jadi kejahatan. Tu. Ayahlah tu. Ayah orang apabila ada ilmu, nak jaga diri dia. Kalau pergi duduk tempat yang yang tak berlagu, yang penuh muru'ah, penuh sifat kemanusiaan, maka muru'ah ni wajib kena jaga. Macam kita belajar agama, lepas tu balik ke rumah pakai luar sapak ni, luar kaki pendek. Tu. Nah, pakai luar sapak duduk kat rumah. Yalah tu dosa kecil ya. Tapi apabila kita pakai, banyak orang lain yang tak belajar tu ikut. Jadi dosa besar. Tu banyak tu. Orang kita tak sedar tu. Asal dosa kecil ya, pakai luar pendek dan pakai pakaian nampakkan pusat, dosa kecil ya tu. Akan tetapi apabila lah manusia tu, apabila lah orang tu, orang alim atau pelajar agama tu, dia buat macam tu, banyak orang ikut, maka dosa kecil tu kan jadi dosa besar. Tu jadi dosa besar. Habis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Tu rawahu Muslim an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tu artinya, barang siapa berjalan ia barang siapa pada Islam akan jalan yang jahat. Pada Islam, dalam Islam, barang siapa berjalan ia barang siapa pada Islam akan jalan yang jahat. Tu. Nasi adalah atasnya atas barang siapa, dosanya dosa barang siapa tadi, dan dosa mereka yang mengerjakan akan dia akan dosa, kemudian daripada barang siapa. Tu. Dosa dia dah. Lepas tu dosa orang yang mengerja, dosa sama dengan dia kerja. Apa? Dosa orang ikut satu lagi. Siapa dia buat jalan dalam Islam akan jalan yang jahat. Itu maknanya dia dah faham. Kat sini dia kata berjalan ia. Bahasa kita senang. Siapa-siapa buat jalan di dalam Islam akan jalanan yang jahat. Tu gitu. Siapa dia buat jalan dalam Islam akan jalanan yang jahat. Lepas tu buat orang ikut amal. Seperti buka dontri, main dontri, panggil pun siap masuk orang kampung, kita buat jalan dalam Islam. Lepas tu orang ikut amal. Adalah atasnya atas barang siapa itu dosanya. Dosa jalan jahat tu, dosa. Dan dosa mereka, dosanya barang siapa boleh je. Adalah atasnya atas barang siapa, dosanya dosa barang siapa. Yang dia buat jalan jahat tu dosa atas dia satu, dan dosa mereka yang mengerjakan akan dia ke jalan yang jahat itu.
Kerja-kerja kamadian daripada barang siapa ni. Daripada kerja. Dosa-dosa daripada ketidakkurang, daripada segala dosa mereka itu. Daripada ketiadaan kurang, daripada segala dosa mereka itu manusia. Oleh sesuatu tak ada kurang sikit pun. Apa maksud dia? Kita cakap pasal kita. Jadi kita duduk di atas dunia ni, kita buat jalanan dalam Islam akan jalanan yang jahat. Kemudian orang ikut sama dengan perbuatan jalanan yang kita buat tu. Maka jalan jahat yang kita buat atas dunia dapat kita satu. Dan pula kita kena tanggungkan dosa yang orang buat sama dengan kita juga. Jadi dosa kita satu, lepas tu dosa orang yang buat serupa dengan kita buat tu. Berapa orang buat dosa macam kita tu, maka banyak tu lah kita boleh dosanya. Kalau 10 orang dosa kita tanggung. Kalau 20 orang dosa kita tanggung. Kalau 100,000 orang dosa, seperti apa? Sepertinya orang panggil muzik masuk dalam kampung. Dontri. Pihak orang dalam kampung ni, dia panggil terbaik wah lah, buat calong. Buatlah majlis kalau dia suka ke apa boleh satu benda, dia panggil maksiat masuk dalam kampung dia. Maka dah diri dia tu dosa dah. Atau banyak mana orang mari tengok mainan maksiat dia tu, maka banyak tu pula boleh kat dia. Kalau 1000 orang dosa je tanggung lebih. Tu 1000 orang dosa tu je tanggung lebih. Ni ingat baik. Kalau kita buat jalan tak baik, kalau kita buat jalan baik tak apa. Macam kita duduk pondok ni, kita buat jalan tak baik dalam pondok, lepas tu kita tubik dah. Tubik ni perak dah. Tapi orang nak ikut lagi kerjaan hak tak baik kita, dia boleh situ. Tuan tak ada dah. Kadang-kadang tuan tu mati perak dah. Tuan tu mati dah buat tu, tapi orang lain duk sambung. Tapi misalnya gebuh ketang dalam pondok, majudi dalam pondok. Lepas tu orang tubik ni perak dah. Tapi orang duk hibur lagi amalan dia tu, duk boleh tak habis-habis. Tu misal sebab tu kalau kita buat jalan yang baik, kebaikan sampai kat kita bila-bila masa duk sampai. Kalau kita buat perkara yang tak baik, perkara jahat, walaupun kita dah tinggal, tapi orang masih hidup lagi amalan kita tu. Tu dia. Maka dosa masih sampai kat kita, tak habis-habis. Tak ada kurang dosa mereka itu oleh sesuatu, tak ada kurang sikit ampuk pun. Kerja ada kurang, tak ada kurang, sama je. Ni takut ni. Tapi orang kita ni buat main-main, buat main-main guna dosa ni. Dia tak tahu kata masuk dengan akal dengan dosa. Bukan masuk dengan pahala, masuk dengan dosa dengan akal ni. Tu. Dikehendaki dengan berjalan itu menyeru ia seorang barang siapa. Menyeru ia barang siapa dengan perbuatan atau dengan perkataan, atau menolong ia barang siapa atas jalan yang jahat itu. Yalah, tu makna gini. Makna berjalan tu menyeru ia dengan perbuatan atau dengan perkataan, atau menolong ia barang siapa atas jalan jahat. Dia tolong. Orang nak buat steak tempat mainan yang jahat, dia pergi tolong buat pantas. Buat pantas je lah dah. Ni banyak sekali ni. Dunia sekarang ni banyak sekali tu benda macam tu. Atau diikut akan dengan siapa atas jalan jahat tu. Tu makna berjalan juga tu. Diikut akan dia akan pada siapa atas jalan jahat. Dia tak ada dah, tapi orang masih ikut lagi perbuatan yang jahat yang dia buat di atas dunia. Itu pun dosa kecil jadi dosa besar juga. Jadi dosa besar dengan sebab berkekalan. Tuan punya dah mati dah. Tuan punya dah mati.
Tapi masih ada lagi dosa dia. Ni takut ni dunia sekarang macam tu. Dunia sekarang ini macam ni lah. Ni abang fikir sekali. Pergi belajar, laki-laki perempuan naik kereta sekali. Padahal Nabi tak suka. Kereta sekali, balik sekali. Lepas tu je tuan tu mati dah. Orang dah hubung lagi amalan dia tu. Tuhan takut kali ni. Jadi benar kejahatan orang nampak ini benar baik. Nah, benar kejahatan. Tu. Nampak ini benar baik. Allah Ta'ala melarang jangan hampir. Kita tak hampir dah, maka kapak lalu dah. Allah Ta'ala wala taqrabuz zina. Kita tak faham kata zina ni ambil zakat, boleh farak tu orang zina. Tak gitu. Tapi zina ni mata ada zina. Mulut ada zina. Tangan zina. Nah, kalau kita ni kita penawar ni yang dah lepas mari dah. Nah, masalah tangan kaki yang berzina. Bukan masalah zakat gitu duduk atas farak, bukan zina macam tu satu dak. Zina mata, zina mulut, zina telinga. Ya ada pula zina ni. Lepas tu siapa hak buat macam tu? Nak belajar tu kena masuk baris dulu, pembaris dulu. Baris. Lepas tu baris tu laki-laki perempuan tak sekali. Hanya sekat sebelah ya, sebelah, ku sebelah. Tu ya. Nah, tu siapa buat jalan macam tu? Siapa buat jalan mula-mula? Lepas tu dia mati dah, tak dapat lagi tu. Dia mati dah, tua punya hak buat bermula tu mati. Misalnya kita ni buka buat macam tu. Tak kira lah buka apa-apa. Kita buka pondok ke, kita buat macam tu. Selepas tu kita mati. Apabila mati, orang tu hubung amalannya kita dah buat belum ada mati. Maka tu dosa duk sapa kat kita. Duk sapa kat kita. Karena perkara tu Allah Ta'ala melarang. Allah Ta'ala larang, orang kata tak apa. Dunia moden. Tu tak apa dah. Dunia moden tak apa. Buat kira masa dulu. Dunia moden. Awak dia moden tu. Nah, tu siapa buat mula-mula? Dosa dah hubung tak ada habis-habis. Tak ada habis-habis dosa dah hubung ni. Dia mati dah. Orang lain tak buat. Dosa apa itu dosa? Ni dia weh. Apa orang tak sedar. Ni dapat pitih banyak doa ni tak sedar, tak khabar kata benda ni tak boleh. Orang masih buat situ lah. Pasal apa? Kerana ditutupkan dengan pitih. Tutup dengan pitih hingga tak nampak benda sebenar. Banyak itu. Dalam firman Allah Ta'ala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Surah Yasin ayat rakam 12. Artinya menulis oleh kami akan barang yang mendahulukan oleh mereka itu. Apa barang situ? Bayan pada kata barang, daripada segala amal kebaikan dan kejahatan. Allah Ta'ala menulis, mana Allah Ta'ala menyuruh malaikat tu tulis apa yang berlaku dulu pada malaikat ini, kebaikan dan kejahatan. Apa yang dulu, yang ni belum baru dia mati tu, dia buat apa? Kalau dia buat kebaikan lepas dia mati pun masih tulis situ. Kalau belum ada mati dia buat benda kejahatan, nah selepas mati pun tulis situ. Walaupun ampunya tuan tu mati dah. Tu. Baca hari-hari Yasin ni. Tapi tak erti makna ni beragam juga weh. Dan segala bekas mereka itu. Bekas mereka itu. Gapo bekas? Dikehendaki dengan segala bekas itu. Barang yang menghubungi ia barang. Gapo? Daripada segala amal. Amal hak serupa dengan hanya buat tu. Amal yang serupa lah dengan barang sebelum pada dia mati tu.
Tu dia, kita buat satu lah, patut orang ikut pula buat macam kita tu pula, serupa dengan kita buat. Yellow dah tu. Tu takut kan ni. Tu takut. Barang yang menghubungi ia barang daripada segala amal, kemudian daripada selesai pekerjaan, dan yang mengerjakan tu, dan yang mengerjakan tatkala adalah yang membangkitkan atas taubat itu, takut akan Allah, yang keluarlah ia ya Allah daripada pengenalan, daripada kenal Allah. Habis itu kemudian daripada selesai pekerjaan dan yang mengerjakan. Habis itu titik. Tatkala adalah yang membangkitkan atas taubat itu, takut akan Allah, yang keluar ia ya Allah dari, takutkan Allah, yang keluar ia daripada pengalaman. Saya memperinginkan oleh hamba akan menyatakan takut. Tu tak lagi. Ni bagi kata dia nak bagi tahu lagi kata tersebut bab yang kedua tu. Tatkala adalah yang membangkitkan atas taubat itu, apa yang bangkit taubat? Takut akan Allah. Takut akan Allah tu, hak tu yang membangkit kepada taubat. Apabila kita taubat, maka yang bangkit taubat tu hati kita takut pada Allah. Takut pada Allah. Yang keluar ia takutkan Allah ni daripada pengenalan. Pengenalan ni makrifat lah. Yang keluar ia takutkan Allah ni, keluar daripada pengenalan, daripada makrifat Allah. Kita takut Allah tu keluar daripada makrifat Allah. Kita kenal Allah tu baru ada sifat takut pada Allah. Tu kita tahu gitu. Kita nak takut Allah, satu kena kenal Allah. Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala mendengar. Itu ya tu. Sebab tu takut Allah. Kita rasa kita duduk seorang, tapi ingat Allah bersama kita. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berpaling, maka di situlah kiblat hatimu ialah Allah. Lari tak lepas. Allah Ta'ala tahu zahir, Allah Ta'ala tahu belakang, kamu tahu. Dalam ayat kursi tu, wallahu ya'lamu ma aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala tahu di hadapan kamu dan belakang kamu. Banyak tu ayat dia bagi tahu ayat kursi. Nak lari tak lepas, dunia tak lepas lari. Dunia lari lepas. Tetapi kalau bakitkan taubat itu takutkan Allah, nascaya memperiringkan oleh hamba, yakni musannif akan menyatakan takwa yang terjamah pada takwa. Maka hamba berkata, bab yang kedua pada menyatakan khauf. Jadi dia aturkan bab pertama taubat. Maka apabila taubat ni hasil pada taubat, keluarkan takut pada Allah, lalu tu dia mulaikan dengan takut pada Allah pula yang kedua. Tu mengiringi yang kedua, bab yang kedua dengan takut pada Allah, khauf. Artinya arti khauf, takut akan Allah Ta'ala. Ni. Maka takut Allah Ta'ala hasil daripada taubat. Takut pada Allah hasil pada taubat. Ketahui olehmu bahawasanya, tahui olehmu hei mereka yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat, bahawasanya takut itu fidyah hati, dan sakit ia hati dengan sabak yang dibenci pada masa yang akan datang.
Nah, takut-takut ni fidyah hati. Fidyah yang Allah Ta'ala bagi dah hati kita tu takut. Nah, payah takut Tuhan ni, payah nombor satu. Sebab tu orang takut Tuhan tu semua amalan dia diterima. Orang masuk syurga orang al-muttaqin. Nah, orang muttaqin, orang takut Allah Ta'ala. Apa orang nak takut? Buatkan ya Allah Ta'ala suruh dan jauhkan pada perkara yang Allah Ta'ala larang. Itu mana takut. Maka takut-takut ni sifat hati. Sebab tu ada satu mafhum hadis Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Dia tunjuk kat sini. At-taqwa hahuna, taqwa hahuna. Takut Allah Ta'ala duduk sini, bukan duduk sini. Nah, takut hatu ketah, takut hatu. Bulu rambut diri naik. Nah, bulu rambut berdiri naik. Orang takut hatu. Nah, tapi takut Allah Ta'ala tak. Takut Allah Ta'ala makin hari makin menangis pada Allah. Hingga ada sahabat dia menangis pada Allah, hingga jadi luruh ni, luruh mata ni. Mata dia ni jadi jalan air mata. Bekah dah. Karena takut pada Allah Ta'ala. Kita menangis juga apabila duit hilang. Nangis itu sebab sobat pitih raib. Nah, ni dia weh. Lalu tu takut fidyah hati dan sakit sakit hati dengan sahabat yang dibenci pada masa yang akan datang. Tu dia. Dan terkadang adalah takut itu kerana dosa, dan terkadang ada ia takut itu kerana mengenal sifat Allah Ta'ala. Dia takut Tuhan ni. Ada takut dengan sahabat dosa. Apabila nak buat dosa, bahaya ni. Dosa-dosa ni naruk ni. Nah, orang masuk neraka dengan dosa. Dengan dosa. Nah, sebab tu kalaulah kita malah buat amal, apa? Kalau malah buat amal, malah juga buat maksiat. Nah, malas buat amal, malah juga buat maksiat. Kalau dosa, kena jadi malas. Kalau rajin buat amal, tak apalah laku maksiat. Maka dalam hal kita buat amal, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita tu. Kerana innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Semua kebaikan akan menghilangkan akan benda kejahatan. Sebab tu ada alim ulama satu dulu, tuan guru masa dulu, kalau dia berlaku berbuah-buah ni sejam, dia zikir sejam. 1 jam dia berbuah-buah, maka 1 jam dia berzikir pada Allah. Tu. Tu dia. Terkadang adalah takut itu kerana dosa, dan terkadang ada ia yang takut itu kerana mengenal sifat Allah. Allah Ta'ala sifat qahhar, sifat mengerasi. Nah, sifat halim pun ada, sifat mengerasi pun ada. Apa dia buat satu perkara, dia tak ada siang belah dah. Nah, sifat halim, sifat lembut-lembut, bergaluh, mana lamat marah. Allah Ta'ala lamat marah. Akan tapi apabila dia seksa, qahhar berlaku hingga tak ada kaki tangan, putus, mata tak ada, habis. Ada qahar Allah. Dan yang kedua ini lebih sempurna daripada yang pertama. Dan yang kedua ini tu. Apa yang kedua? Lebih sempurna daripada yang pertama. Dan yang kedua ini, apa yang kedua? Iaitu takut. Ada ia takut kerana mengenalkan Allah Ta'ala, mengenal sifat Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Dan yang kedua ini, apa yang kedua? Iaitu ada ia kerana mengenal sifat Allah Ta'ala. Lebih sempurna daripada yang pertama. Lebih sempurna, yakni nisbah makna.
lebih bersempurna pada pertama. Apa yang pertama? Yakni terkadang adalah takut itu kerana dosa. Takut kerana kena Allah Ta'ala lebih daripada takut kerana dosa. Pasal apa? Kerana bahawasanya orang yang mengenal akan Allah Ta'ala tak dapat tiada yang dimesti. Nafyi isbat tu kaedah. Tak tu nafi, tak dapat tu nafi, tiada pun nafi. Maka nafi dua kali dengan mana isbat. Tak dapat tiada yakni mesti. Takut ia orang yang mengenal ke Allah akan ke Allah. Orang kenal Allah takut Allah. Sebab tu punca orang deraka pada Allah iaitu satu sahabat saja. Kenapa? Tidak kenalkan Allah. Maka apabila lah manusia kenal Allah, maka manusia kena bertakut pada Allah. Maka nak kenal Allah, kata Syekh Ahmad Al-Fatani, apakah kenal Allah? Ialah kenal sifat Allah, kenal hukum sifat Allah dan hukum ketuhanan Allah. Bukan kenal Allah cari Allah di atas harah ni, bukan. Cari juga Allah balah gegai buku Tuhan atas harah. Mudah kata apa Tuhan atas harah, cari juga buku Tuhan. Nah, maka Nabi bagi ulasan, bagi keterangan pada kita, suruh kita memikirkan makhluk kena Allah, jangan fikirkan zat yang jadikan makhluk. Tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliq. Berfikirlah kamu pada makhluk untuk kena Allah, jangan berfikirlah kamu pada zat yang menjadikan makhluk. Maka kita fikir zat di makhluk itulah buat kita jadi berbalah-balah. Dia cari Tuhan di atas. Cari apa? Adakah mu pegang Tuhan di atas mu takut kita gelega ni? Dah. Sebab tu takut Allah ni punca pada kenal Allah. Nah, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dalam agama kenal Allah. Maka kena usahakan diri kita untuk kenal Allah. Bila masa kita tak kenal Allah, maka amalan kita semua batalat. Batal habis. Sedekah kita, sunat kita, ibadat kita, haji kita, umrah kita, semua kebaikan yang kita kerjakan dalam agama Islam ni batalat, habis punah. Apa pasalnya? Ialah tak kenal Allah. Maka hasil dah tak kenal Allah tu lah, hati tak takut Allah. Orang azan ni 5 kali sehari dalam speaker pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bedah derah sungguh masalah ni. Namun nak pergi masjid tak juga. Nah, tu mana atas hati kita sekarang ni lemah dengan ketuhanan Allah. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala hantar penyakit mari ni, penyakit COVID-19 ni lagi. Dengan musyarakatnya ahli-ahli agama. Ni, musyarak apa? Tutup masjid. Ya tengok. Tak yakin dengan hadis Nabi. Nah, hadis Nabi kata apabila turun bala surifat an ummar masajid. Aku dipalingkan bala tadi daripada mereka-mereka yang menghidupkan masjid. Hadis Nabi terang. Tapi pasal apanya? Hati tak ada keyakinan. Hati tak ada kenal Allah. Lalu tu yang mesyuarat tutupkan masjid. Padahal tempat-tempat lain buka weh, pasar malam buka. Nah, Malaysia panggil pasar malam, sini panggil pun nak buka habis. Masjid tutup. Hak tu pegang sungguh ya. Tak boleh. Pihak atas ayat tak kena tutup. Kita nak taat. Taat pun tengok taklah. Ni ikut utah tuli gitu. Nah, tepat hak penyakit-penyakit tu bolehlah kita taat. Tak ada penyakit apa ni. Nyamuk ada seekor dalam kelamu. Dia kutip bakar habis bakar kelamu. Orang tak apa nyamuk tu jadi. Penyakit dah di mana? Situ tak apalah penyakit dah. Macam kajian ada tutup apa je. Sini ada penyakit. Tutup tak payah lagi lah tu. Ni tak tahu. Riman duk bukit ni. Kita duk rumah ni lopak dah.
Kalau lurah cakap itu, harimau duduk di bukit tu, kita duduk di rumah lopak dah. Inilah tu. Nah, tempat hak bahaya tak apalah. Lepas tu kita mesyuarat tutup masjid, tak ada apa lah. Tak ada bunyi suara azan. Azan pun tak ada orang semaya di masjid. Kerana akhir dunia. Apa akhir dunia? Allah Ta'ala nak membunuhkan dunia ni, bahawasanya di masjid tak ada orang semaya. Di masjid tak ada orang semaya, ketika itulah kau hancurkan dunia ni. Cuba kita tengok hadis semalam. Kullu bina'in wabalun ala sahibihi yaumal qiyamati illa masjidan. Dia tengok nyata, tapi hati kita tak nyata. Semua binaan itu bahaya, dibalakan dia bahaya di atas tuan punya binaan tadi. Bila bahaya dan bala tu? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Illa malaikat masjidan, masjid yang tak bahaya. Nabi rak perakang, Nabi buat jaminan masjid, tapi umat dia ni hati tak kemah, hati takut, tak ada siapa ni. Nah, kita muzakarah orang ni, muzakarah bukan nak kata ke orang dah, nak kata kita tu punya kata penyakit. Sedang moleknya orang kata tak kena pergi masjid, tak ada apa lah. Bahkan orang pergi masjid kena tangkap masuk menjaga pula. Tu bala nanti lagi dah. Ni, cuba tengok hadis yang lain. Ada hadis yang kita baca lepas dah tu. Kitab Mukhtalaf Hadis, dia kata iza nazalat ahatan. Ni, apabila Allah iza nazal ahatun, apabila turun oleh bala. Nah, Allah Ta'ala memalingkan daripada orang yang menghidupkan masjid. Tapi sekarang ini orang pergi masjid kena takap masuk berjaga, tak ada apa. Tunggu bala lagi, tunggu bala. Orang kena orang berdoa tak ada. Dalam dunia ni ada dua ya, ada bala dan doa. Dan doa yang mustajab ialah doa di masjid. Rumah kita tak mustajab, ada serumah maksiat. Rumah kita maksiat dah semua. Tu maksiat banyak rumah kita ni. Tengah-tengah dah semayan tu, tanya, tak ada apa dah. Rumah kita masjid senang, tak ada maksiat. Masuk Allahu Akbar, sudah main berdoa dengan Allah Ta'ala. Allahumma dfa'an al-bala wal waba wal fahsya wal minta doa, minta Allah Ta'ala akaklah bala, akaklah penyakit wabak. Ni dunia akhir jadi macam tu. Orang kerana hati mereka lemah, kelemahan dengan Allah, lemah keyakinan dengan Allah Ta'ala, maka mereka, perkataan Rasulullah, mereka tak ada kekuatan nak yakin, kekuatan keyakinan tak ada terhadap hadis Rasulullah. Dengan begitu banyak kita lemah keyakinan. Punca pada tak kena Allah. Dia kena Allah, okey, tak apalah orang ni selamat. Tu. Kerana inilah, kerana bahawasanya orang yang mengenalkan Allah Ta'ala tak dapat tiada takut ia akan dia. Berfirman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Artinya hanya takut akan Allah Ta'ala daripada segala hambanya, hamba Allah. Siapa yang takut Allah? Oleh sekalian orang alim. Sebab tu dia belajar, ilmu masuk dalam hati kita. Jangan jadi takut Allah tapi ilmu tak ada dalam hati. Jangan. Takut Allah ni, Allah Ta'ala tertentukan di atas orang yang alim. Apa orang alim? Al-muttasifu bil ilmi, orang yang bersifat dengan ilmu. Itu alim. Kalau belajar, biarkan tahu Allah, biarkan kenal Allah, tu panggil orang alim. Maka nak dapatkan tahu Allah, nak takutkan Allah, satu, kena terisikan ilmu. Cuba kita ingat, semua ibadat dalam Islam kita ni, awal-awalnya ialah ilmu, bukan amal.
Amal rajin, ngaji malas kita ada, maka amal kamu ditolak. Orang ada ilmu tu dah diampunkan dosa dah bagi dia. Orang ada ilmu dalam dada, tak payah dia buat amal. Tidur dia boleh pahala, jalan dia boleh pahala, ikut tiap-tiap kelakuan dia dapat pahala. Lalu itulah syaitan tak nak bagi kita tu belajar ilmu. Tak ada. Dia ganggu dah hati kita macam-macam benda. Biarkan kita ni tak nak belajar. Pasal dia tahu benasa dia ni nasabak orang alim, bukan nasabak orang amal. Karena orang amal, syaitan, iblis tu orang amal. Banyak ada kita dia buat amal. Banyak ada kita lagi iblis laknatullah dia buat amal. Nah, tapi orang alim dia. Sebab tu apabila Allah Ta'ala siapa dia alim, kita jangan hinakan dia. Orang alim dia tidur boleh pahala dah. Tidur tak kena nak baca Quran, tak kena nak boleh pahala dah dia. Dia dah saja boleh pahala dah. Boleh pahala, dia ampunkan dosa. Dengan sebab apa? Dengan sebab Allah Ta'ala bagi ilmu dalam hati dia. Sebab tu ada hadis mafhumnya dia, aku beri dimu ilmu, aku beri kepadamu tu ilmu, aku nak tahu, aku nak ampunkan dosa kamu. Pasal aku tahu kata hatimu giang. Sebab tu aku bagi ilmu padamu, pasal aku nak ampunkan dosa kamu, walaupun kamu tak pernah minta ampunan pada aku. Maka syaitan pun tipu maksud. Hai, belajar tak arti banyak. Belajar banyak tak amal nak buat apa? Belajar buat lapik bunga. Oh, sedap je kata dia. Belajar buat lapik bunga. Nah, dia belajar ni dia ada ilmu hak wajib, ilmu hak sunat, ilmu hak haram, ilmu hak haram, hak makruh, hak harus. Ni, lepas tu dalam tu hak mana kalau tak buat tu dosa? Hak tak buat dosa ni ialah hak wajib. Hak sunat tak buat dosa tak? Tak berdosa. Nah, ni banyak lagi belajar molek weh. Belajar biar jadi elok buku bahasa Allah, ilmu agama ni. Kan diri kamu belajar tu syaitan takut dah tu. Majlis agama, majlis ilmu syaitan tak ada. Majlis ilmu hanya ada nafsu kita. Pasal syaitan mari duduk tabahu kita bila? Apabila majlis diselesai. Sebab tu masa kita belajar ni hati kita dah hemo. Dah hemo lepas ni aku nak baca, nak mengapa, nak tu, nak ni. Bos sudah doa Allah. Ubik itu tu saya dah. Alah lah. Setan nak kalah bok weh. Pung pergi pondok nampak batal dung hujan-hujan tak ada apa dah. Itu ilmu. Orang nak belajar gitu belakang weh. Allah lah. Aku tahu aku masa duduk pondok itu. Masa Allah bala, masa duduk belajar tu guru tak sihat tarik ni. Allah lah. Aku nak buat tu. Berlek pondok. Tengok deng. Duduk tak apa dah. Allah lah. Nah. Tapi kita hemah mengaji. Aku nak mengaji juga. Belah lama mana pun aku nak mengaji juga. Tak usah hidup mana. Hingga kasih. Pondok tak usah kelik. Baru ngaji macam tu. Rumah ni tak ada tengok mula dah. Aku tahu dah klik rumah lentihkan dia. Ni, klik rumah letih ni nak kerja tu kerja ni. Yang kedua, ayahku ni bekai. Oh, bekai mata kacang-kacang. Learning hingga sikit tu. Kaya tua ni. Itu kah kalau klik tu. Hai, tunggu. Bila mana? Esok. Esok. Tak apa esok. Tu. Esok tanya. Nak dia bila? Lagi tu buat apa lama-lama tak lagi. Tu. Panak dia tua buat gitu takut ah. Ni gosok pala nak. Hawe nak pergi bila pandai tengok isyak. Tu. Boy esok nak pergi pondok ni. Tak usah pergi. Tak apa nampak nak hujan ni. Tak ada apa dah. Bukan kawan duk malas dah. Orang tua pun tak usah pergi. Tak apa nampak hujan ni. Pergi basah ni esok tak apa. Esok. Tu. Habis kena orang tua baikan dekat-dekat baikan ketika nak tak belajar tu baikan nak marah sungguh. Tu bawa anak mengaji sungguh. Nah. Lalu tu orang apa habis lagi? Ayah dia tengah bajak.
Masya-Allah hidup ayat cerita ya. Ayah yang bakal sungguh asal ngaji itu. Ya kelik pondok tak ada lagi pondok malah ngaji ya tu. Ni, waktu ayah yang ni tak ngaji, pulang pondok apa bajak pun. Ya hilik panyo. Ni, ajak kena panyo tu. Umur panjang lagi ku ya tu. Ya duk ajak ku apa. Ya, lepas tu ku pergi pondok tak kelik-kelik ya tu. Mai tengah bajak tu. Wong lagi. Kalau ku tak hilik panyo ni tu akan kena lah tu. Ni ada panyo aku pergi hilik ni. Kena sini ya tu. Aduh. Lepas tu pergi dah kelik-kelik tu. Tu baru jadi anak takut dah kelik. Ni gosok pala anak. Kelik pindah. Tu duk lama tak apa. Tu tak ada apa dah bukan kawan duk malah. Ni, duk pondok anak sendiri tak urut. Tu rumah tak apa mek anak ui. Anak main duk malah tu siap engko. Ni. Tapi apa kita yang ngaji-ngaji sungguh. Bapa bekan, bapa ayah bekan sungguh. Tak banyak dengar tadi sungguh weh. Ni, lepas tu bawa kelik di rumah tu bawa saya pergi pondok. Saya pun dah. Gimbek tai lembu berhuni dah. Gimbek tai lembu berhuni. Mek lembu berhuni. Kita gi pah pak mek lembu hak tu baik. Mek kokok tai boleh guni. Aduh, cuma habis tangi ya kata duk pondok oleh ni cuma tik lembu. Ayah lagi pondok tu. Gi tak apa. Tengok ke cua cidik weh. Anak hidup dia rosak pala lagi. Ya tu. Ni, ya anak ni supaya pandai ke kalau kita belah dakwah tu baru butuh aja merah. Kuning. Tak gitu ke? Orang pun gitu kan. Kalau kita cara berdakwah tu tak boleh juga kena lepas hidup kena panas ni tak apa. Tengok dia kita dah. Kalau kita cara itu ke Allah lah. Boh ni tu lah ke. Lah ni ku lepas. Baru ke lepas tu nampak mulai lana dia weh. Meh hidup ikut cara semata. Lepas pun nak dia tu lah. Lepas lama lah tak pergi. Pergi tengok jauh-jauh gitu. Mungkin tengok lah nak je bu. Masak dah apa kau? Masak ni? Bulan minggu ke masak ni? 5 kok stay. Mahal apa mangguh ni. Tebal habis buat kita. Kita nak jual makan. Habis makan tu jual. Tu dah. Tu kita kecek bercakap sini sikit. Tu jadi bermakna kalau tu tengok pada ayat tilik pada ayat ni punca nak takut Allah ilmu. Allah Taala bagi syahadah. Orang yang takut Allah Taala orang ada ilmu baru takut Allah. Lalu tu isikanlah ilmu. Sudut cara lah kata rana pun. Kita kata belajar agama tak kaya. Yang kata itu. Orang dah pandai sungguh sebuah agama ni hawa belaka ke dia. Belaka ke dia. Tapi yang pandai sungguh lah. Tu. Mu tengok tanah pondok aku ni. Kalau dia nak 2 juta, aku tak jual lagi ni. Aku tak jual lagi. Aku beli itu 100 lebih serah. Kalau ni nak 200 tak jual 200 serah. Aku beli dek laki tu 400 lah. Kalau ni nak 500 lah tepi tu. Pak aku ni banyak lagi. 15 rak kan tak apa dah ke 4 juta, 5 juta. Boleh duit dah pasal-pasal ni. Dia nak beli tahu lah tu. Tu dia. Sudah tengoknya boleh tanah. Berapa tak ada ilmu apa nak boleh tanah. Keduk tanah benar dengan kita tu ya kan. Tapi boleh ilmu tengok bantuan Allah melalui manusia. Nya bagi boleh beli tanah. Tu. Dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan, dia panggil mengikut makrifat. Wallahualam. Lajaknya tu ingat ni, sebab tu Nabi kata mula-mula awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dalam agama kena Allah. Usahakanlah diri kita biar kena Allah. Apabila fuak kita termasuk babal ni dah kena Allah, tak kena suruh banyak. Bunyi kata Allahu akbar. Baik dah. Baik tu makna suruh sifat pergi semaya. Tak ada. Bukan sifat tidur je. Berapa bila orang tak kenal tu Allahu akbar. Baik dah ke. Ada apa lah. Ada ke puja tak kenal Allah. Puja tak kenal Allah tu bunyi azan tak pergi masjid. Dia dengar azan tu supaya dengar ayam kukuk ya. Allah akbar ayam ayam kukuk sedap oi. Itu dengan abang.
dengan azan, dengan bersumpah dengan ayam kukuk ya. Masya-Allah. Sebab tu simpan hati kita biar takut ke Allah belum ada kita mati. Kalau mati hati kita tak takut Tuhan, ni memang tak selamat. Orang yang dapat syurga nak takut Tuhan. Pasal Allah Taala banyak cerita ayat-ayat Quran, innalil muttaqina mafaza, dengar. Sesungguhnya orang takut Tuhan ni mafaza, betul dan bertuah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang beriman, takutlah kamu ke Allah sebenar-benar takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan matilah kamu malaikat kamu jadi orang Islam yang sempurna. Lalu kamu mati. Jadi sebelum kamu dapat Islam sempurna, jangan mati lagi. Tunggu lagi. Pas boleh sekat kan mati. Dah. Sebab tu takut Tuhan nombor satu. Nah, semua apa yang takut Tuhan, amalan kita semua diterima oleh Allah. Kan tetapi kalau kita tak takut Allah Taala, semua amalan kita dibatal. Tak diterima. Kenapa? Karena kita tak takut Allah, bermakna orang tu tak kenal Allah. Apa yang tak kenal Allah, semua amal dia tak diterima. Nah, tiba tinggal kitab Syekh Ahmad Al-Faridah. Nah, apabila seorang tak kenal Allah, semua amalnya dibatal. Tidak sah, ya. Tak sah sembahyang kita, puasa kita, haji kita, umrah kita. Belum pada pergi haji, duk bayar kere. Kere, kenal kere? Mu kenal tak kere? Kenal tak kere? Aku tak sama tengok aja kere jetik ni. Belum pergi haji, duk main haji, duk main kere, masjid pun tak ada pergi. Selepas pada pergi haji, balik tak pergi masjid juga. Itu tanda kata haji kita tak diterima oleh Allah. Sebab haji itu sebagai pengukuran. Kalau tu orang-orang dulu, orang tua dulu, dia pergi haji bila? Apabila umur dia dah tua, dia tak pergi muda-muda. Apabila umur tua, dia pergi haji, balik dah haji tu, dia tinggal habis semua perkara yang dah laku pada masa muda. Daripada tak pergi masjid, dia pergi masjid. Daripada tak belajar, dia belajar hingga sampai mati. Nah, tu tak apa dah tu. Wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil alamin. Wa assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa subhanakallahumma wa bihamdika.